Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita masuk bab yang keempat, iaitu bid'ah, dalal dan syirik, natijah daripada khurafat, tahyul dan mistik. Kita berhenti pada muka surat 78 setelah kita bincangkan tentang realiti lah, satu benda yang bersifat gerakan ataupun suasana perkembangan wacana keagamaan di alam Melayu kita ni zaman moden, iaitu kemunculan golongan yang dinamakan kaum muda, kaum tua dan seumpamanya itu. Jadi perbincangan tak dapat tidak mesti tak dapat lari daripada membincangkan konsep bid'ah itu sendiri. Jadi bila sebut syirik, khurafat apa semua ni, nak dapat tidak, dia mesti juga kita bincang tentang apakah itu bid'ah. Baik, definisi ini tidak akan lahir melainkan mempunyai asas, iaitu kalimah bid'ah yang difahami sebab kalimah bid'ah ini benda yang Rasulullah sebut. Bukan saja Rasulullah sebut, bahkan Al-Quran sebut. Maka ia bukan satu ciptaan, rekaan, satu benda yang kita saja suka-suka, tidak. Kerana lawan kepada bid'ah adalah sunnah. Lawan kepada tauhid adalah syirik. Lawan kepada iman adalah kufur. Maka itu cara bagaimana konsep-konsep ini berfungsi lah. Baik, katanya di sini Allah Azza wa Jalla sendiri menggunakan kalimah badi'u pada dua ayat dalam Al-Quran. Ayat yang pertama daripada suratul Baqarah ayat 117 yang berbunyi, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang bermaksud Allah jualah yang menciptakan. Jadi badi' di situ adalah menciptakan langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila dia berkehendak akan sesuatu itu untuk menjadi sesuatu, maka dia, yakni Allah Azza wa Jalla, hanya perlu berfirman, jadilah engkau, maka jadilah, kun fayakun. Jadi badi' di situ diterjemahkan oleh Syekh Abdullah Basmih ni sebagai badi'us samawati wal ard, yakni nisbah pada Allah Taala, iaitu Allah jualah yang menciptakan. Badi'u, menciptakan. Jadi nanti kita akan tengok apa dia ada persamaan dengan khalqa, iaitu cipta juga. Pada ayat yang kedua, surah Al-An'am ayat 101, Allah Azza wa Jalla berfirman, badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam ayat tu ada dua tu, badi'u dengan khalaqa. Dua-dua diterjemahkan sebagai mencipta. Tengok Syekh Abdul Basmih terjemah tu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa Allah Ta'ala guna kalimah badi' pada samawati wal ard, tapi Allah Ta'ala guna khalaqa kulla syai' untuk segala benda? Ni kalau kita dabur orang yang fasih dalam bahasa Arab dan Arab apa semua, dipanggil apa nama ni, kita akan dapat tengok bagaimana mereka menghurai perbezaan dengan mendalam. Padahal kalau Allah Ta'ala guna khalaqas samawati wal ard anna yakun, tak ada masalah apa. Tapi Allah Ta'ala guna badi'us samawati wal ard. Di bawah tu Allah Ta'ala guna wa khalaqa kulla syai'. Kenapa tak badi' dua-dua?
Kenapa tidak khalaqa dua-dua? Ini benda-benda mereka yang dalam bidang tadabbur suka duk main. Dia akan menunjukkan kehebatan susunan dan pemilihan setiap istilah dalam Quran exactly from Allah Azza wa Jal. Manusia tak akan boleh fikir benda-benda yang berstruktur yang rumit sebegitu. Tak mungkin. Baik, katanya di sini dialah yang menciptakan langit dan bumi. Anna yakuna lahu waladun. Bagaimana dia mempunyai anak sedang dia tidak mempunyai isteri? Walam takul lahu sahibatun. Dia pula wa khalaqa kulla syai'in, dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah yang maha mengetahui akan segala-galanya. Okey, fokus pada badi' dulu. Istilah badi'u dalam kedua-dua ayat ini di atas diterjemahkan oleh Syekh Abdullah Basmih, kita punya tafsir Pipin Ar-Rahman tu, sebagai menciptakan. Jadi soalan tadi kita dah sebut, apa beza badi'u dengan khalaqa, yang mana juga diterjemahkan sebagai menciptakan. Bezanya adalah kalimah badi'u dalam menyatakan penciptaan langit dan bumi, ia bermaksud Allah menciptakan itu semua tanpa ada contoh yang seumpama sebelumnya. Tu badi'. Allah cipta langit bumi dalam keadaan sebelum daripada langit bumi apa? Tak pernah ada langit bumi lain. Itu maksud badi'. Benda yang memang betul-betul tak ada. Ada orang kata kita Malaysia ni, siapa yang buat kereta proton dengan kereta proton dengan kereta Pro 2 ni, siapa yang keluarkan? Malaysia lah. Kilang Malaysia. Betul ke Malaysia? Betul lah, kilang dia dekat Rawang apa semua itu gini. Tapi sebenarnya kereta banyak dah. Bahkan yang proton buat tu pun ambil daripada Mitsubishi lah, apa semua. Itu dinamakan sebagai inovasi tu. Maksudnya satu bentuk copy and paste dan nilai tambah. Bila sebut kata badi', dia benda yang memang tak ada contoh langsung sebelumnya. Jadi Allah cipta alam, khususnya langit bumi, dalam keadaan tak ada contoh yang terlebih dahulu ciptaan seumpamanya itu. Itu badi'. Maka katanya lagi di sini, asal kalimahnya adalah bada'ah, yang bermaksud mencipta tanpa contoh sebelumnya. Demikianlah menurut Ibn Faris dalam Mu'jamul Maqayis fil Lughah. Apabila dikatakan ibtada'atu syai', yang bermaksud saya membuat bid'ah akan sesuatu, artinya si fulan melakukan satu ucapan atau perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya. Dia buat benda yang memang tak ada di mana-mana. Langit dan bumi serta seluruh makhluk diciptakan Allah SWT kerana sifatnya yang maha agung, maha bijak, maha kreatif, maha sempurna dan semuanya. Oleh yang demikian Allah tidak perlu sebarang model, idea atau petunjuk sesiapa dalam menciptakan makhluknya. Kerana segala-galanya mari daripada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan manusia atas nama reka cipta, inovasi, improvisasi, sekadar menokok tambah atau menaik taraf, termasuk juga mengadaptasi segala apa yang sudah ada contoh yang sebelumnya. Ada dah contoh. Saya cipta ni sekian. Bukan cipta sangat pun, ambil capu, jadilah kita punya. Benda ada dah. Bila Steve Jobs bagi idea kepada dia punya jurutera di syarikat dia tu, nak buat satu telefon yang di dalamnya ada semua fungsi komputer, TV, segala benda ada dalam tu. Jadi dia bagi idea lah. Lepas ni tak perlu dah orang tengok TV apa semua, telefon saja. Maka lahirlah iPhone. Adakah sebelumnya tak ada lagi telefon? Dah ada dah. Nokia masa tu dah hebat apa semua dah. Cuma sekarang dia nak improve lagi supaya lepas ni tak perlu dah orang manusia ni pergi ke tempat lain, melainkan semua tumpu pada telefon yang namanya iPhone. Maka dia suruh ya, bukan dia pun yang buat benda tu. Engineer kata tak boleh. Aku nak juga. Tak kira, mau fikirlah. Sediakan prototype dalam masa sebulan. Tak tidur malam engineer dia. Ada. Dia tukar suruh. Tapi masa tu telefon dah ada, Nokia dah hebat dah masa tu. Nokia, Samsung, Motorola, mana Motorola sekarang? Dulu kita pun tengok orang pakai Motorola tu, orang kaya-kaya lah dulu tu.
Sebelum Motorola apa lagi ada? Motorola Rawa, Motorola Nokia. Nah, tak ada berlaku hari ni. Jadi, mari apa nama yang namanya Steve Jobs, tu dia improvisasi, inovasi begitu saja. Bukan mencipta daripada tiada kepada ada. Tidak. Maka katanya lagi ini, sedangkan manusia atas nama Reka Cipta tadi kita dah baca, tapi Allah mencipta daripada tiada kepada ada tanpa ada contoh panduan sebelum ciptaan itu dicipta. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam alaihissalam tanpa ada contoh seumpama sebelumnya. Subhanallah wallahu akbar. Antara bunyi buku kecil namun komprehensif yang membincangkan isu bid'ah dengan mantap dan adil adalah karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani yang berjudul Nurus Sunnah wa Zulumatul Bid'ah fi Daw'il Kitab was Sunnah. Buku kecil saja, ada terjemahan Indonesia. Pada bahagian memerihalkan pengertian bid'ah menurut bahasa, beliau menukilkan penjelasan daripada Al-Qamus Al-Muhit, halaman 906, Lisan al-Arab, jilid 8, halaman 6, dan Majmu' al-Fatawa Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, jilid ketiga, muka surat 414, iaitu hal-hal baharu dalam agama, selepas ia sudah sempurna, atau sesuatu yang dibuat-buat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang merupakan keinginan nafsu dalam amal perbuatan. Jadi, tapi sebahagian orang yang duk buat tu dia kata benda ada contoh lah. Yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama dalam usul akidah dan usul ibadah. Sebab al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Akidah sempurna, ibadah sempurna. Selesai. Yang sunat juga sebenarnya panduan daripada nas sudah jelas belaka dah. Ba'diyah, qabliyah, apa semua. Cuma hukum hakam, furung, apa semua tu yang menyebabkan khilaf, itu ma'ruf semua. Khilaf mazhab apa semua, kita tahu. Apabila ia menjadi bid'ah itu, asasnya adalah benda yang besar. Apa dia? Solat subuh 2 rakaat, tiba-tiba ada kata, kan subuh hari biasa, tak apalah 2 rakaat. Rushing nak pergi kerja. Tapi hari Sabtu Ahad tu, buatlah panjang sikit, 3 kali ke. Ada. Ni memang terang-terang lah bid'ahnya itu. Ataupun dalam masalah tauhid akidah lah, dia pergi cipta. Ataupun dalam masalah haji, apa duk berebut sangat pergi ke Mekah tu, negara adalah bukan mazhab kita. Apa kata kita tawah di KLCC je, wukuf di situ, apa masalah? Dah, ni tak ada apa, balik awal. Macam Ayah Ping buat di dia punya kerajaan langit tu lah. Duk tawaf di dia punya apa? Teko besar dia tu. Tak ada apa tu. Jadi ini jelas kalau yang bawa lagu ni tak perlu panggil fatwa ulama, kau tak perlu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pun confirm lah ni. Benda yang langgar asas fardu ain. Sebab tu kalau kita ni sedikit mahir lah fardu ain, benda-benda yang asas yang wajib kita tahu tu, semayang 5 kali sehari semalam wajib, puasa, zakat, haji. Maka orang mari ajar benda yang sebalik, confirm ni pelik ni. Ada. Baik, tapi di sini saya datangkan beberapa pandangan secara umum lah. Sebab menarik juga tengok isu ni secara sepintas lalu ya. Baik, seterusnya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani menukilkan ta'rifan syarak tentang bid'ah daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Al-Imam Syatibi rahimahullah, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang dilihat melengkapi antara satu sama lain. Kita akan poinkan fokus ta'rif 3 imam besar Islam di atas. Baik, tengok apa yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut. Terjemahannya, bid'ah adalah dalam agama adalah, tengok disebut, al-bid'ah fid din. Bila sebut fid din, yang pertama akidah, usul akidah. Yang kedua usul ibadah. Apa maksudnya? Jika Rasulullah tak terima wahyu, maka Rasulullah tak tahu nak buat lagu mana sembahyang, puasa, zakat, haji. Tetapi bab pakai jubah, bab janggut, bab serban apa semua itu begini, kalaupun tak turun
wahyu, Rasulullah tetap pakai jubah tu lah juga. Sebab itulah sebahagian ulama membezakan sunnah jibiliyah ataupun ghairu tashri'iyah dengan sunnah tashri'. Yakni tashri' ada nas lah, ada wahyu, ada dia punya syaraknya, ada weightage pahala sunnahnya di situ. Itu membezakan. Kalau Rasulullah tak terima wahyu daripada Allah, Rasulullah tak tahu manasik haji. Rasulullah tak tahu cara nak angkat takbiratul ihram. Tapi disebabkan ada petunjuk daripada Allah melalui Jibril AS, maka Rasulullah pun semayang cara ni, begini. Maka Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan sahabat tengok, bila sahabat tengok, sahabat kata, aku semayang Rasulullah dulu, aku tengok Rasulullah angkat takbir setara ni. Rasulullah letak tangan macam ni. Bila Rasulullah baca Fatihah, lepas Fatihah baca surah. Lepas surah Rasulullah. Itulah riwayat. Sebab tu hadis ni adalah pelengkap, bukanlah pelengkap, penjelas kepada al-bayanu ilal Quran. Bayan, yakni menjelaskan akan Quran tu untuk praktis lagu mana. Baik, bid'ah dalam agama kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, segala sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Bila sebut tidak disyariatkan, yakni tidak ada nas secara khusus. Tidak ada nas secara, tidak ada Quran ayatnya daripada 1236 ayat, dan tidak ada hadisnya yang sahih, yang hasan dalam kategori hadis makbul. Hatta kalau kita kata hadis dhaif sekalipun tak wujud dalam bab tersebut. Yakni yang tidak diperintahkan baik dalam bentuk perintah wajib mahupun anjuran, iaitu sunat. Sebab itulah golongan yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak jelas ada dalil syarak, paling tinggi dia berani fatwa apa dia? Paling tinggi dia berani fatwa hukum, taklif ni apa dia? Harus. Dia tak berani kata sunat sebab dia tahu. Nak kata sunat kena ada dalil. Minimum dalil yang berstatus hasan. Sebab tu dia tak berani. Tapi masyarakat ni ulama kata harus. Apa masalahnya? Kita pun jadi pening. Benda sunat je lah ada ni. Bertembung antara dalam bab yang sama, ni sunat confirm dapat pahala. Yang ni ada ulama, bukan majoriti ulama, ada ulama kata harus. Boleh lah harus. Tahir lagi boleh kata harus. Kalau makruh, jelas dalam minoriti ulama. Minoriti ulama ni pula kata makruh qabihah. Makruh yang tercela, dikeji. Kita kata kenapa buat juga? Makruh je kan. Makruh je kan. Selesai masalah. Itu cara interpretation sebahagian agamawan kepada masyarakat pula, nak bagi faham weightage bid'ah ni apa. Makruh tu, benci tu setara mana? Makruh je. Makruh je tak ada apa lah. Makruh ni dekat dengan haram. Lain gitu. Memang adalah makruh ni adalah makruh tanzih dengan makruh tahrim. Makruh tanzih ringan sikit lah. Dibenci tapi ringan sikit. Apa dia? Makan bawang. Tu rokok masuk. Rokok. Makan bawang apa semua tu. Itu makruh. Makruh tahrim. Tapi juga para ulama kalau baca dalam bab makruh ni, kalau orang tu sengaja buat benda makruh konsisten, boleh tergelecos. Tergelecos apa dia? Tergelincir. Jadi haram. Sebab sengaja. Jatuh pada sengaja. Baik, katanya lagi di sini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bid'ah ada dua macam. Bid'ah dalam bentuk ucapan dan keyakinan. Ucapan, sebutan dan juga keyakinan i'tiqadi. Akidah. Dan bid'ah dalam bentuk perbuatan dan ibadah. Amali dan juga dalam ubudiyah, iaitu ibadah kepada Allah. Bentuk kedua ini mencakup juga bentuk yang pertama. Sebagaimana bentuk yang pertama dapat mengiringi yang kedua. Sebenarnya, bila sebut kata bid'ah, ada belakang lah tu. Dia akan bermula dengan ucapan. Dia akan bermula dengan keyakinan. Sebab tu bila orang kata, kami pergi kubur, bukan berdoa dengan tuan kubur. Kami berdoa pada Allah. Tak pernah pun seru nama tuan kubur tu. Kita tanya, yang pergi kubur tu kenapa? At the first place. Kenapa yang pergi kubur? Spesifik kubur ni. Setiap minggu, setiap bulan pergi kubur ni.
Kenapa? Tak boleh ke doa yang sama didoakan di rumah? Oh, berasa tak syok. Tu kata i'tiqad tu. Dia tak sebutlah, kita tanya, i'tiqad. Dah Allah. Dan itulah juga alasan golongan musyrikin Mekah pun. Kami bukan minta kepada Hubal, Manata, Uzza ni tidak. Kami minta kepada Allah. Tapi mereka, ni sebagai wasilah je. Tu sama. Sama. Apatah lagi yang jelas-jelas. Ya Syekh si fulan, ya Syekh si fulan. Tu lagi lah. Istajib doa'ana, ya Syekh. Ya Syekh Qadir Jilani. Panggil. Tu, kawan tu elok-elok. InsyaAllah duduk dalam alam barzakh tu. Di sisi Allah Ta'ala. Apa nama di alam barzakh lah yang ni. Yang kita ni duk. Tu. Nah. Allahu Rabbi ya Karim. Kemudian katanya lagi, bid'ah adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau ijma' para ulama salaf berupa ibadah mahupun keyakinan seperti pendapat golongan Khawarij. Dia panggil bid'ah aqidiyah. Nanti kita akan tengok perbezaan, ada bid'ah aqidah, ada bid'ah ibadah, ada bid'ah muamalah, dan pelbagai lagi. Dia kata apa dia di sini? Bid'ah adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau ijma' para ulama salaf berupa ibadah mahupun keyakinan seperti pendapat golongan Khawarij. Bid'ah aqidiyah. Semaya baik tak tinggal, bahkan rajin duduk depan sekali, Khawarij. Ataupun golongan ni lah, Khawarij lah. Nah, bahkan dahi mereka hitam dengan kesan-kesan sujud. Bila baca Quran tahajud menangis-nangis. Tapi bila siang hari, kamu sokong siapa? Ali, kapih. Kamu game mana? Game tu, kapih. Kamu buat dosa besar kan? Kapih. Ni. Tapi bila buat ibadah, luar biasa. Mereka ke depan sekali. Solat jemaah bungkir tak tinggalnya, apa nama mengaji Quran khatamnya, tahajud malam, siapa biru-biru mata ni tak cukup tidur, menangis-nangis bekak mata. Tapi bila jumpa dengan orang Islam lain, awak game mana? Ali. Khalifah lah, Ali masa tu. Kapih. Kamu game mana? Muawiyah. Kapih. Lagu mana tu? Ni. Golongan yang ekstrim yang pertama dalam Islam ni. Baik, katanya lagi Rafidah. Rafidah apa dia? Syiah lah. Rawafid, golongan yang menafikan. Rafidah. Qadariyah dan Jahmiyah. Dia ada satu lagi, Qadariyah Jabariyah. Dan juga Jahmiyah. Ni semua dalam bab firaq, aliran pemikiran yang ada ta'rif-ta'rif dan sejarah yang khusus setiap daripada kumpulan ini. Secara umum, Jahmiyah ni pada Jahm bin Safwan, golongan yang menafikan sifat bagi Allah, yang menjadi Mu'attilah dan Jahmiyah. Bila Allah Ta'ala kata innallaha sami'un alim, jangan kata Allah macam tu, jangan kata Allah tak mungkin dengar macam kita. Yalah, Allah kata sami'un alim. Khalas, lagu mana wallahu alam, serah. Tak boleh. Jadi mereka menafikan sifat Allah sehingga mengosongkan. Tak boleh, Allah tak ada semua tu, tak ada. Allah sendiri kata. Biarlah dia kata, tapi melampaulah. Sedangkan kita kata Allahu Sami'un Alim. Sami' bahasa Arab dengar. Alim. Sami'un Alim. Maka Allah kata dia Maha mendengar. Tapi bijaknya ulama Melayu dulu, setiap kali dia terjemah Sami', Basir, melihat, mendengar tu, dia akan tambah Maha di depan untuk membezakan dengan yang biasa. Ini pada saya kebijaksanaan. Sehingga kita tahu bila sebut Maha mendengar, of course itu tak mungkin sama dengan makhluk. Dah khalas, selesai. Tak ada orang kata, tengok mujassimah, musyabbihah. Lepas tu nak kata apa? Dan bila saya tengok perdebatan berkaitan hadis sifat ni, kemuncaknya adalah apa dia? Isu terjemahan sahaja. Nak terjemah apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa, nak terjemah apa? Golongan yang sangat nak jaga supaya tidak menjadi terbayang, terlintas. Mentashbih mana? Dia kata tak boleh terjemah. Kekalkan. Allah beristiwa di atas arasy. Settle. Dari satu perspektif, itu baik juga tu.
Tapi kita baca Syekh Abdullah Basmi apa semua semua terjemah sebagai Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, bersemayam. Which is bila kita baca kita tahu benda tu tak sama dengan duduk makhluk. Automatically kita tahu sebagai orang Melayu. Nah, tapi tak puas hati juga. Semayam ni kalau orang tanya awak semayam seorang sultan, seorang raja ni, apa dia sebenarnya? Duduk. Mujassim. Kamu tanya banyak kenapa orang selesai. Sebab istilah istawa tu digunakan juga oleh Quran ketika mana cerita Ratu Sabah. Ratu Sabah adalah ayat dia tu. Ada istilah istawa, duduk di atas dia punya throne, dia punya apa singgasana itu. Ada. Dia akhirnya balik. Serupanya selama ni duduk bergaduh, duduk berpolemik, siapa kafir mengkafir, sesat menyesak, bahkan sampai bunuh-membunuh dalam sejarah yang panjang antara Hanabilah apa semua itu dengan Syiah. Panjanglah di Iraq, di Iraq, di Isfahan apa semua, panjang kisah cerita. Cuma di alam Melayu tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku, tuan-tuan. Sepanjang Islam di alam Melayu tak pernah berlaku. Sebab ini debat yang levelnya sangat tinggi. Orang yang kuasai bahasa Arab tahap par excellent dengan orang yang menguasai nusuh Quran Sunnah par excellent baru boleh bincang benda ni. Sebab tu kita 20 tahun dulu, 30 tahun dulu tak pernah dengar benda ni. Ustaz-ustaz pondok tak pernah bahas. Kawan-kawan ustaz-ustaz kita yang balik pada luar negara, Mesir apa semua tak pernah bahas sebab tak pernah jadi polemik. Sehinggalah muncul seorang hamba Allah, dia telah menterjemahkan buku guru dia, dengan tujuan buku itu memang untuk nak serang, attack ulama-ulama Saudi dalam bab Tauhid 3 ni. Bermulalah polemik itu, dan bila buku tu ada, maka ustaz-ustaz kita yang sunnah pun respon, berjadilah polemik sampai hari ini. Barulah sampai benda tu yang sebenarnya sepanjang sejarah pertembungan aliran pemikiran Islam di alam Melayu tak pernah ada. Boleh tengok dalam kitab-kitab yang dikarang oleh tokoh-tokoh yang berpolemik Hamka apa semua, tak pernah sentuh isu ayat sifat, hadis sifat. Itu. Ada seorang individu ni bertanggungjawab membangkitkan fitnah yang tidur, yang tak pernah jadi fitnah pun. Sebab modal dia nak jadi hero, dan dengan modal itu dia nak boleh kata orang mengaji Tauhid 3 semua ekstrim, duk syirikkan orang yang tawassul istighathah, maka boleh menjadi ekstrim. Itu je punca dia. Dia nak bawa satu naratif, ini masalah besar, saya hero, saya boleh lawan benda ni. Sebab guru-guru saya dah lawan di Jordan sana, jadi saya nak lawan juga di sini. Nah. Seterusnya katanya lagi, juga seperti orang yang beribadah dengan tarian dan nyanyian dalam masjid. Zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah dah ada, tuan-tuan. Sebab zaman tu Sufi ada dah. Sufi tarikat melampau ni ada dah. Bahkan kalau baca, saya dengar daripada Sayyid Samah Mufti Perlis sendiri, ketika Syekhul Islam Ibn Taymiyah mati, golongan yang paling bersungguh-sungguh nak pergi ambil peninggalan Ibn Taymiyah. Dia punya pakaian, baju apa semua. Termasuklah tanah kubur dia. Adalah golongan-golongan Sufi yang sangat benci pada dia masa hidup, tapi bila dia mati berebut lagi. Tapi itulah perangai uduk. Tak hilang juga. Dia tak suka Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah memang lawan mereka ni terang-terang. Tapi bila Ibn Taymiyah mati, mereka lah yang paling ke depan nak tarik, nak cari, nak ambil berkat dan seumpama. Tu. Orang yang beribadah tu, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala telah dalam Bidayah wan Nihayah, tak silap saya, kata Sayyid Samah Mufti pernah share benda tu lah. Kemudiannya katanya lagi, orang yang beribadah dengan cara mencukur janggut, menghisap ganja. Ada ni golongan orang Sufi tarikat dulu, nak mencapai tahap maqam jawabul jawab. Mencapai maqam makrifah dia tu, kena dulu sepam 2 pam. Nah, kena dekat temenu, siapa dah tu? Ada sungguh, tuan-tuan. Kita ingat benda ni melawak, ada sungguh. Rupanya dalam sejarah Islam ni dah ada. Dan Ustaz Nudruh mendedahkan benda ni dengan baik, dengan baik sekali, bahkan berserta dengan rujukan-rujukan yang telah yang tak mampu dinafikan katanya. Sebab tu satu masa tu di zaman siapa? Mamluk
golongan yang dianggap sebagai wali Allah ni, dipanggil apa dia? Wali Allah. Golongan yang dianggap sebagai apa istilahnya? Wali yang gila ni. Duk telanya bogel apa semua ni tapi dia anggap wali. Dia ada istilah dia. Allahumma sallam. Isim tu kita punya. Isim tu bahasa Arab. Isim fi'il Arab. Ni dia panggil wali majzub. Majzub. Apa dia majzub ni? Tadilah. Kalau kita istilah tarik ting di perjalanan lah. Majzub. Telanya bogel. Tapi masa tu disebabkan polisi kerajaan, orang macam tu yang kata kemungkinan dia wali. Maka berapa ramai orang yang gila sebab duk isap ganja apa semua. Kalau kita hari ni duk isap gam apa semua, tak nampak jadi macam orang tak betul, akal dah tak berfungsi, jangan kata apa-apa. Mungkin dia wali Allah. Agama Islam lagu tu, tuan-tuan. Tapi ada satu masa disebab pemerintah cenderung ke arah tu, maka ia jadi. Dan tak jauh dengan jiran kita, video duk sebar. Ada orang tua tak sihat. Dia tak sihat tu pasal apa itu? Dia dengan Allah Ta'ala lah. Dia telah jadi tak sihat, akal tak berfungsi, Allah Ta'ala tak taklif dia bebas dosa lah. Tapi orang keliling ni wali Allah ni ambil letak atas mimbar, air kecing dia ambil basuh badan. Apa cerita ni? Dah macam yogi Hindu ni. Tahu yogi Hindu tu? Yang rambut dreadlock, duduk dalam pokok, kering, telanya bogel. Dia kencing, dia ambil, dia minum sendiri. Tu. Islam. Kalau siapa boleh terima benda lagu tu. Tak boleh. Tapi itu didedahkan oleh sahabat kita Ustaz Nurul dengan begitu sekali detail lah. Baik, katanya lagi di sini, menghisap ganja ada pelbagai bid'ah lain. Nak semayang, nak khusyuk lagu mana? Sebelum tu kena 2 pam pada semayang. Semayang tahajud insya-Allah. Very deep punya. Siapa tu? Gitu pula cerita dia. Sebagai ibadah oleh golongan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wallahu a'lam. Fatwa Ibn Taymiyah jilid ke-18, Majmu' Fatawa lah maksud dia. Jilid 18, muka surat 346, juzuk yang ke-35. Majmu' Fatawa ni ceritakan tak silap saya 40 ataupun 50 jilid. Majmu' Al-Fatawa. Antara dasar pembinaan mazhab oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama lainnya adalah sesuatu perbuatan ada yang berupa ibadah dan ada yang berupa adat kebiasaan. Asal bagi ibadah pula tidak disyariatkan, yakni haram oleh Allah, dan asal bagi kebiasaan adalah tidak harus kecuali yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Al-aslu fil ibadah tahrimun. Asal dalam ibadah, ritual penyembahan, pengabdian diri pada Allah, asalnya haram belaka. Melainkan ada dalil kata wajib buat dan sunat buat, baru kita buat. Berbeza dengan urusan harian. Urusan harian, al-aslu fil asya' al-ibahah. Dalam urusan apa-apa selain pada ibadah dengan akidah, harus belaka. Melainkan ada dalil kata haram. Maka kita berhenti. Makan, boleh makan belaka. Kecuali babi apa semua. Sebab ada dalil jelas kata tak boleh. Minum, semua boleh minum. Melainkan khamar. Sebab jelas ada dalil kata boleh. Itu dalam masalah kehidupan. Tapi terbalik, dalam masalah ibadah, semua haram belaka. Melainkan datang dalil kata, kamu kena semayang, baru wajib semayang. Kamu kena puasa, baru wajib puasa. Kan terbalik tu. Kan senang tu. Yang mana tak ada benda, stop lah. Jangan duduk pandang-pandang lah. Jagalah yang wajib dengan yang sunat. Tu pun tak terbuat dah. Ada kami nak yang power lagi. Kami nak yang Nah, itulah kita akan tengok bagaimana Imam Syatibi kata. Orang buat bid'ah ni sebab apa? Sebab dia yakin tu benda agama yang boleh mendekatkan diri dia pada Allah. Nah, tengok Imam Syatibi kata apa bawah tu. Jadi kaedah ni antara kaedah yang masyhur dalam mazhab Hanbali yang asal, yang dinukilkan oleh fatwa Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan tak silap saya nukil benda ni daripada Dr. Sa'id bin Ali Wahan Al-Qahtani ni lah. Saya tak rujuk direct pada kita asal. Kita thiqah kepada Syekh Qahtani dan kita nukilkan daripada dia. Baik.
Al-Imam Syatibi rahimahullah. Imam Syatibi rahimahullah, dia ada dua kitab, Al-I'tisam. Al-I'tisam ni maksudnya tiang yang teguh untuk berpegang. I'tisam. Dan dia ada satu lagi apa dia? Kitab dia, tentang maqasid syariah ni. Al-I'tisam dengan Al-I'tisam, I'tisam. Baik, tak apa. Katanya, bid'ah ni apa? Ia adalah suatu rekaan dalam agama yang menyerupai syarak. Serupa dengan syarak. Tapi tak pernah ada. Apa dia? Puasa contoh. Puasa. Dia buat satu puasa, dia wajibkan, dia amalkan sungguh-sungguh, dan dia letakkan fadilat-fadilat, kaifiat-kaifiat dan fadilat-fadilat padanya. Puasa tu adalah puasa wajib kita ada, puasa sunat ada. Tapi dia cipta satu puasa yang tak pernah ada dalam agama. Dia kata apanya puasa juga sama dengan agama. Masalahnya kamu telah letak kaifiat-kaifiat dan fadilat-fadilat yang tak pernah ada dalam syarak. Walaupun puasa tu kamu cuba reka untuk nak kononnya nak samalah. Tapi tetaplah benda tu dikira rekaan. Nah. Kemudian dia kata lagi di sini, dan diniatkan bagi berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah, kerana mereka menyangka jika mereka berbuat demikian Allah Ta'ala lebih sayang pada mereka. Orang yang buat bid'ah ni sebenarnya orang yang berniat baik, dengan sangkaan mereka benda yang mereka buat tu boleh menjadikan mereka dekat dengan Allah. Kalau tak, mereka tak bersungguh-sungguh buat benda tu, tuan-tuan. Mereka yakin dengan bergendang, duk menyanyi dalam masjid tu Allah suka. Kita tengok, baik konsep Coldplay lagu ni. tak belum begitu. Tapi nak katanya tercemar lah. Sebab fatwa je lah. Hatta fatwa Selangor pun ada. Bergendang dalam ruang masjid apa semua tak boleh. Sedikit dibolehkan di ruang luar. Kalau nak main kompang ke apa semua boleh lah. Nah, ini pakai dalam masjid ini. Tiba-tiba ada sahabat kita, artis main gitar. Yalah dia insah apa semua tu gini. Dia pun masuk main gitar. Tu tak kena juga sebenarnya. Dia masuk main gitar, goreng gitar dalam masjid. Dia bila sebut masjid dalam ruang solat ni memang kena jaga. Sepatutnya begitu. Sebab tu saya sampai peringkat, bila tak pernah berlaku pun zaman Rasulullah pun, wallahu a'lam, ada tidak rekod secara khusus ada sahabat-sahabat yang akad nikah dalam masjid dengan keyakinan ialah masjid secara umum tempat yang berkat lah, rumah Allah apa semua. Tapi apakah ada amalan zaman Rasulullah dan sahabat nikah dalam masjid dengan keyakinan perkahwinan itu lebih berkah apa semua? Wallahu a'lam, setakat yang saya tahu tak ada. Tapi zaman kita ni dia mikir gitulah, dia fikir buat di masjid lah berkat lagi gini. Nah, masalah yang timbul adalah bila mari masjid tak terkawal. Yang hadir tu perempuan tak tahulah yang mana suci dan tak suci, itu salah satu hal. Dan mari tabarruj. Bahkan ada yang memang tak pakai tudung, maksudnya aurat tidak sempurna, dah 2-3 hal. Dah lepas akad nikah, depan mata saya pernah berlaku, dia bergambar naik ke atas mimbar tu. Naik ke atas mimbar tu. Pening saya tengok, Allah. Sudah. Tak boleh. Ada setengah masjid, bila dia sedar benda tu, dia belajar dan dia buat ruang khas. Kemudian imam akan kata, nak ambil gambar boleh, keliling, jangan masuk dalam ruang solat. Nak bolehlah sikit nak masuk, ambil setakat ni, tapi tolong jangan lagi sampai sebab solat mimbar. Naik atas mimbar. Pegang tukar tu, duduk. Posing situ. Kita Allahu Akbar. Tak terbayang satu masa ini akan berlaku. Tapi zaman ni berlaku. Apa ya? Ya? Tidaklah macam Kristian. Cumanya memang tak senonoh. Memang kita kena jaga dalam, kita sangat strict dalam bab. Sebab antara agama yang satu-satunya agama yang tidak ada alat muzik di tempat ibadah semayang mereka, Islam. Yahudi, Nasara semua ada alat muzik. Yahudi dengan trompet dia, Kristian dengan dia punya pianonya, dengan dia punya organ-organ dia tu. Nah, Hindu apatah lagi lah dengan gendang dia, dengan tu trompet dia apa semua. Semua agama ada muzik. Islam. Istawu wa'tadilu.
Allahu Akbar. Tu kita. Tiba-tiba Mariahana. Kita. Dan kadang-kadang siapa macam tak sedar diri, 10, 11 malam, 12 malam duk. Sebenarnya isyak dah kata, dah gitu. Habis dah bergendam apa semua, baru salat isyak jemaah. Allahu Rabbi ya Karim. Baik, katanya lagi di sini. Ini menurut golongan yang tidak memasukkan adat kebiasaan dalam definisi bid'ah dan mengkhususkannya dalam urusan ibadah sahaja. Maksudnya, dia tak masukkan ni ibadah dalam agama sahaja-sahajalah. Yang bid'ah dalam ibadah, dalam akidah dan seumpamanya. Yang khusus, yang usul. Baik, yang kedua, bagi mereka yang memasukkan urusan adat, kebiasaan dalam bab bid'ah pula memberikan definisi, bid'ah adalah satu cara dalam agama ini yang dibuat-buat, yang menyerupai ajaran syariat, yang tujuan dilaksanakannya adalah sebagaimana tujuan syariat. Bid'ah adalah satu cara dalam agama ini yang dibuat-buat, yang menyerupai ajaran syariat. Puasa, dia buat puasa juga. Solat, dia buat solat juga. Zikir, dia buat zikir juga. Tapi yang dia buat tu sebiji. Sama. Nampak macam sama. Wa fil haqiqah, kalau kita tanya dalilnya mana, tapi dia ada kaifiat, yakni tata cara, dan dia dakwa ada fadilat-fadilat yang tidak ada asal daripada agama. Katanya lagi, yang tujuan dilaksanakannya adalah sebagaimana tujuan syariat. Kalau kita tanya, kenapa ni puasa hari sekian-sekian ni? Dapat pahala lah. Rasulullah menyatakan siapa puasa sekian-sekian akan dapat. Tengok mereka dah hari palsu tu pula. Mesti begitu. Circulationnya mesti berpusing di situ. Benda yang tidak ada asas ni automatically kena reka, kena mengarut, kena apa lah. Gitu. Katanya lagi di sini, namun kemudian Al-Imam Syatibi rahimahullah menjelaskan bahawa bagi definisi yang kedua, jika kebiasaan adat itu dilihat sebagai kebiasaan adat, maka tidaklah termasuk bid'ah. Adat remain on adat lah. Contoh apa dia? Adat orang Melayu ni apa dia? Adat apa dia? Pokok. Jalan bongkok tunduk tu. Selagi mana dia dianggap sebagai adat, tidak ada suruhan syariat wajib tunduk. Sebab Nabi suruh ada. Kenapa buat ni? Kebiasaan kita orang Melayu lagu tu lah. Tunjuk hormat. Maka dia tetap adat di situ. Harus. Tidak ada isu lah. Sebab di sana ada perbincangan haram untuk rukuk kepada sama manusia. Membentur badan sehingga macam rukuk. Kerana rukuk tu khusus untuk Allah. Rukuk dan sujud hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam adat orang Melayu, menundukkan sedikit. Tidak, sebenarnya tak sampai rukuk pun. Tapi orang kita ni kadang-kadang guling-guling situ tu. Kalau tengok pesantren-pesantren di Indonesia tu kiai dia lalu tu kira bukan rukuk, hampir-hampir nak sujud dah tu. Dia punya. Tu. Baik, bezalah kita tengok majlis ulama-ulama hadis di negara-negara Arab, Mesir ke mana-mana dengan majlis-majlis yang ada unsur kesufian. Ya, ulama hadis ni masuk, kalau ada orang nak saling cium tangan pun, baca hadis tu, tidak boleh hormat kepada manusia. Gini. Tapi kalau mari yang ni angkat tanjung lah. Mari pegang kaki. Biasa kita tengok filem apa yang jenis pegang kaki ni? Hindustan lah tu. Tapi atas nama ambil keberkatan apa semua gitulah. Katanya lagi di sini, Al-Imam apabila adat itu dibuat dalam keadaan ada unsur i'tiqad. Namun, apabila adat itu dibuat dalam keadaan ada unsur i'tiqad dan tata cara semacam ia adalah ibadah, maka ia boleh menjadi bid'ah.
Kenapa kena apa? Tepung tahu apa? Inilah rencik-rencik apa semua ni. Ai kenalah. Semoga-moga murah rezeki. Kalau tak buat ni nanti takut tak dapat anak. Tu dah ada itikad lah tu. Tapi tanya kenapa buat ni? Sajalah pese-pese. Suka-suka. Supaya apa? Dia remain on adat lagi. Nak kata haram secara mutlak pun tak boleh tuan-tuan. Benda-benda adat ni memang dia halus. Memang halus. Paling selamat tak buat langsung lah. Tapi ialah realitinya sebahagian kita, sunnah-sunnah juga. Kita tengok anak dia kahwin, pening kepala tuan-tuan. Ada. Tak boleh buat gapo ustaz. Saya seorang je. Orang lain. Bukan orang lain, kawan-kawan kita juga. Tapi kita pun tahu. Ada benda yang betul adat ni tak sampai haram yang mutlak tadi pun. Masih ada consideration di situ. Dan usaha kita adalah fahamkan, benda adat remain sebagai adat. Jangan duk pandai-pandai, duk tokok tambah kata, ni kalau tak buat ni nanti risaulah, tak murah rezeki, nanti tak bunting pelamin. Bunting pelamin buat kerja jadilah, ada rezeki. Apa payahnya? Jadi benda-benda begitu, dia risau benda gaib tu lah, benda yang bersabit dengan rezeki. Ada tu. Ada lah tu. Tapi kita, yalah, yang itu. Tapi kalau tanya kenapa tu, nak sejukkan kubur. Bubur hekor lah. Ada. Tapi kalau kita kata, kenapa buat ni? Contoh. Dan kalau orang faham macam kita tak buat lah. Ni kita bercakap tentang orang yang di luar sana. Jadi kalau kita nak kata, tak boleh buat ni, bid'ah dhallah finnar. Tak pasal-pasal lah. Jadi kita kata, antara benda kita boleh buat, tanya, kenapa buat ni? Tak tahu, tengok dalam cerita drama TV belajar. Itulah kadang-kadang jadi ikut je. Jadi itu kata sebenarnya tak payah pun. Nak mari berdoa, gitu je lah. Lepas tu tak boleh ke? Nak kata tak boleh langsung tu, tak adalah larangan khusus. Tapi bagus kita buat apa yang Nabi buat. Lepas tu boleh ke tidak ni? Dah buat dah tu. Tapi jangan kita kena ajarlah, jangan iktiqadkan bahawa benda ni boleh meredakan apa? Kalau dia tengah diazab boleh. Tak boleh lah benda tu. Iktiqad yang ada kaitan dengan nusus. Kalau betul ada Rasulullah sebut siapa yang datang ke kubur Najiru, 3 geleng air, maka dalam kubur tu jadi sejuk, boleh lah. Tak ada pun jiruh kubur ni, orang dulu jiruh kubur sebab nak mantapkan tanah kubur tu, tak ada kaitan dah apa-apa tu. Jadi adat yang selagi mana adat tu okeylah. Takutnya dah jadi keyakinan dah. Macam tunggu kubur di Kelantan dululah. Sampai sekarang ada lagi. Kita kecil-kecil tanya kenapa tunggu kubur 7 hari? 7 hari. Nasib baik tak langgar Jumaat tu. Kau Jumaat langgar ke tak tahu? Dah 7 hari. Kita pun tanyalah orang tua-tua kampung kita. Kenapa yang buat ni? Tunggu kubur ni. Dia kata malaikat maut ni, bila orang mati, dia marilah nak tanya soalan tu. Mungkar nakir ni. Fitnatul kubur ni. Tetapi dia hanya akan boleh tanya selepas orang yang terakhir balik, 7 tapak kaki baru dia mari. Jadi tunggu 7 hari ni, harap-harapnya malaikat mungkar nakir tak jadi tanyalah. Tunggu lama sangat. Boleh begitu jawapan dia. Dan kita budak masa tu percaya tak tuan? Ya juga. Alah pening sungguh. Walhal bila ditanya balik, apa sebenar tujuan? Memang ada tujuan lah. Dulu-dulu orang kuat duk ambil jenazah buat hantu apa semua ni. Kalau jenazah tu jenazah Tok Guru almarhum Tok Unik Aziz sampai kena buat sangka tu. Sangka besi. Orang duk ambil tanah buat balik. Golongan-golongan ni lah. Kalau dulu kalau si mati ni apa dia? Ibu yang mengandung ibu wanita anak sulung. Anaknya pula yang mati tu dalam kandungan anak sulung. Tu boleh buat toyo tu. Dia main korek kubur malam tu. Kalau yang kena bunuh pula, balik nak buat apa canwa ni, bakar minyak dagu lah apa semua ni. Jadi kena tunggulah supaya 7 hari mayat dah merepuk, tak bolehlah ambil dah guna. Ada pun binatang bongkar, contohnya apa dia? Tanam uri baby tu, uri anak kita beranak tu.
Dia buh pensel tak? Bubuh lah pensel tu, kok nanti besar, jadi cerdik. Kita kata, buh kamu lah. Buh kita lah tu. Buh telefon lah. Buh laptop, komputer tu lah tu. Jadi, tujuan sebenarnya bila letak tu, tak nak bagi binatang-binatang membongkar. Anjing dia bau. Benda tu dia bongkar apa semua lah. Maka dia suruh letak benda tajam, bila dia makan tu jadi dia tinggal. Jadi orang tua dulu ni bila dia buat satu benda yang berfalsafah begitu, dia tak terangkan dengan cara betul. Duduk atas bantal, jadi bisu. Apa kaitan? Kalau ada saintis hari ni boleh buat kajian, duduk atas bantal jadi bisu. Apa kaitan? Rupanya bantal ni lepas kepala, jangan berbunggung, itu saja. Rosaklah bantal tu. Nah. Apa kaitan bantal dengan bisu tu? Jauh pergi dia. Tapi bila ditanya kenapa ni, gini, dia pun reka lah cerita, begini. Last sekali benda tu diturun-temurun dan akhirnya menjadi keyakinan, kepercayaan. Lalu bawah bidai, nanti apa dia begitu begini, menyanyi di dapur. Anak dara menyanyi di dapur dapat nanti kahwin dengan lelaki tua. Dia pun kata, apa masalah? Molek baru. Memang saya nak pun. Dah seumpamanya lah. Tapi, nak katanya banyak benda tu berdasarkan tujuan nasihat. Benda baik sebenarnya. Dia panggil apa? Petua-petua, pantang larang. Inilah. Tapi penjelasan yang saintifik tidak mampu diberikan dan akhirnya dia tukar. Macam kerih berdiri itulah. Kerih berdiri tu, Allah, very scientific. Fizik punya matters tu. Kalau Einstein tengok, bukan Einstein nama apa? Yang tengok apple jatuh tu. Newton tengok tu, pening dia. Serabut kepala dia. Nak jelaskan macam mana keris bila hujung runcing tu boleh berdiri. Padahal graviti apa semua hukum benda biasa. Tapi nak jelaskan pada orang kampung ni adalah campuran besi dia begini, ada unsur ni graviti begini. Kesimpulannya ada jin, selesai. Ada jin, selesai masalah. Itu saja. Disayanglah kebijaksanaan orang tua dulu kita, kebijaksanaan orang tua dulu kita dipanggil kearifan local wisdom yang mereka ungkapkan dalam bahasa tempatan. Kadang-kadang tak perlu jadi orang cerdik belajar universiti pun, kadang-kadang mereka bercakap dengan kiasan ibarat. Tapi kemudian telah disyarahkan, telah dikonsepkan dengan berkaitan dengan akidah apa semua, lama-lama jadi ngaruk. Baik, akhir sekali kita berhabis inilah. Imam Syatibi rahimahullah ta'ala memberikan contoh adat kebiasaan yang jika kita bukan Islam pun kita akan buat. Jika Al-Quran dan hadis tidak ajar pun kita akan terlibat dan buat. Apa dia? Tapi ada nilai ibadat. Antaranya urusan jual beli. Jual beli ni semua orang buat lah. Nikah kahwin, semua orang buat juga. Islam tak Islam. Cerai berai, sewa menyewa, hukum jenayah, muamalat belaka tu kalau perasan. Benda muamalat belaka tu tu. Hukum jenayah dan pelbagai lagi. Termasuk politik di situ boleh masuk juga. Siasah. Ini adalah kerana hal-hal tersebut mempunyai keterikatan dengan panduan-panduan kaedah-kaedah syarak. Secara khusus, tidak ada ni, tapi dia ada prinsip-prinsip. Jual beli kena halal. Kena ni. Kena benda tu. Ni, benda. Itu ada. Yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah, termasuk politik apa semua itulah. Sistem politik khusus, nak lantik pemimpin wajib lagu ni, tak ada Rasulullah ajar. Tak ada Rasulullah ajar. Sebab tu sistem tu berubah-ubah. Jadi kerajaan beraja, sekarang demokrasi, dulu apa nama khilafah dan seumpamanya. Kita dah bincang dulu. Kalaulah kita nak kembalikan era khilafah pada zaman ni, maka setiap kali kita tak puas hati dengan pemerintah mana-mana, terpaksalah kita asah parang. Ada. Sebab dulu memang begitu. Sama-sama khilafah tu memang semelih. Bunuh, perang. Sama-sama Islam, sama-sama Allahu Akbar ni. Sama-sama mengucap time bersemayang, berhenti semayang dua-dua ni. Abbasiyah, Umayyah, mari pula yang lain-lain, Uthmaniyah bahkan. Yang duk semelih sama anak beranak, pakcik dia apa semua. Itu politik punya cerita. Fitnah yang tidak pernah padam setelah kematian Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah SAW. Isu politik belaka tuan-tuan. Hari ni setakat duk bergaduh dalam Facebook apa semua tu, apalah sangat. Tu je lah. Dalam WhatsApp begitu je lah. Habis rasa begitu. Habis pahala begitu je lah. Bukan habis pahala begitu besar lah pahala ni. Tapi nak kata dulu, berat lagi, teruk lagi.
Sebab tu yang selamat dulu siapa dia? Sahabat-sahabat ketika era fitnatul kubra. Sahabat yang tawakuf dan khuruj minal khilaf. Minta maaf bab ni saya balik ke kampung. Aisyah tidak, Ali tidak, ni tidak. Minta maaf saya tak sanggup balik kampung. Dah ramai sahabat yang macam tu sebenarnya. Dan mereka lah yang paling selamat. Sahabat-sahabat yang terlibat, terpaksa lah. Tak salah mereka. Dua-dua ni tak salah ni. Jamin syurga belaka ni. Yang terlibat dengan perang Jamal, sebahagian besar lah. Yang sebagai yang sahabat tu. Dan perang Jamal, perang Siffin itu. Sampai ada yang kata, alangkah bagusnya aku mati 10 tahun dulu. Tak payah tengok benda-benda ni. Sebab dulu, they are fighting hand by hand. Lawan orang kafir tu sekali. Sekarang ni mereka kerana fitnah golongan munafik yang duk main peranan menyebabkan bertemu sama sendiri. Luar biasalah cerita tu ya. Tuan-tuan rahimahullah taala. Baik, akhir sekali katanya antara kenyataan penting oleh Imam Syatibi rahimahullah, dan kita kena tahu Imam Syatibi ni manhaj ataupun mazhab akidahnya adalah Asy'ariyah. Itu tak boleh nafi tu. Tapi dalam bab lawan bid'ah tegas bukan main. Oh, kita tengok salafi saja lawan bid'ah. Tak. Selagi mana Muslim, selagi mana dia faham batas syarak, pasti. Termasuklah ada kitab-kitab ulama Melayu yang tegas. Saya sampai nak buat satu buku khusus, nak himpunkan dalam kitab-kitab akidah ulama Melayu ni, mereka bincang apa tentang syirik, bid'ah, khurafat, ada ke tidak? Kerana kita pelik, orang mengaji kitab akidah sifat 20, yang ulama-ulama Melayu buat, jadi tak sensitif pada benda syirik. Peliklah. Sedangkan mereka dakwa mereka Asy'ariyah, yang ambil daripada ulama-ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah ni yang asal sangat berlawan dan sangat sensitif dengan benda-benda lagu ni. Siapa ke alam Melayu hak mengaji sifat 20 itulah yang akan suka pula benda lagu ni. Jadi saya pun masa dok buat buku ni lah, di akhir hujung tu datang satu kesimpulan. Adakah Asy'ariyah di alam Melayu gagal melahirkan umat Islam yang faham batas-batas syirik yang agak jelas ini? Saya kata iya dah ni. Iya dah ni. Ni keluar ni bergaduh sakan ni. Ada. Tapi sehinggalah muncul yang kita kata sahabat itu Ustaz Nudrus, bila dia jelaskan balik, saya pun revise balik. Bukan usul dalam metod akidah tu bermasalah. Asy'ariyah yang di alam Melayu ni telah di-hijack oleh sebahagian golongan sufi tarikat batiniyah yang duduk jadi sama, jadi mengaji sifat 20 tapi syarahnya batiniyah. Mengaji sifat 20 tapi syarahnya tok wali sana, tok wali sini. Bercelaru. Mengaji akidah kitab Syarah Tahawiyah, yakni oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah. Syarah kepada akidah Tahawiyah. Al-A'idh bin Ibn Abdis Salam. Al-Is bin Abdis Salam. Perisai bagi sekalian mukallaf. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat jelas dalam tu ada. Tapi bila syarah, walaupun dalam ni Tok Syekh kita sebut, namun bro. Kata lagu ni rupanya. Nah, jadi kita pelik lah. Mari daripada mana ni? Pelik lah. Kenapa jadi tak sensitif langsung dengan benda-benda? Cuma adalah satu kitab, Tuhfatul Raghibin, oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Ini guru kami, guru kita semua, apa dia? Sahibul Fadilah, Datuk Dr. Abu Anah Banani, dah syarah habis dah, 24 siri. Saya pun dah tulis balik, guna tim saya, tulis balik dia punya syarah tu. Kalau ada rezeki, kita akan terbitkan lah. Tuhfatul Raghibin ni memang jelas. Ni sebut tak boleh, ni syirik, ni bid'ah, jelas sebut. Cuma bila mari bab wujudiyah ni, dia bagi dua. Dia kata di sana ada wujudiyah mulhidah, iaitu golongan wujudiyah yang kafir ni. Ibn Arabi apa semua ni. Tapi dia tak masuk ke Ibn Arabi. Dia kata ada wujudiyah ni macam kalau hari ni golongan yang sesat ni, tu wujudiyah yang mulhidah, mulhid. Yang mulhid ni dah kira etis lah. Yang tidak beriman bertauhid lah.
Tetapi di sana ada wujudiyah muwahhidah. Ini tak apa. Kita pula kata, kenapa kena ada? Tak payah ada pun tak apa. Kalau tak terima wujudiyah, wahdatul wujud ni, tak jadi Islam ke kita? Tak jadi orang beriman. Tak sempurna iman dan Islam dan iman kita. Saya tanya banyak dah orang sahabat-sahabat yang minat benda ni lah. Saya kata kalau tak Islam, tak terima tak boleh ke? Tak sempurna iman. Tak cukup sifat. Mati masuk neraka. Back to basic. Benda mudah jangan dirumitkan. Kalau tolak yang tu, runtuh semua. Sebahagian besar benda-benda yang ada dalam kitab Jawi tu, tuan-tuan. Bayangkan. Boleh ke mereka bersedia nak hilang benda tu? Itulah isunya. Itu yang pusing juga, pusing. Ada Quran sebut, orang pusing. Kita kata Quran sebut benda lain tu. Ada kaitan tengok tu. Sama kan nur. Dia jumpa nur tu, dia nur lah. Nur gapo dah. Letih kita kata. Nah. Akhir sekali dia kata sini, antara kenyataan penting oleh Imam Syatibi rahimahullah ialah bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah mukaffirah, iaitu bid'ah yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan bid'ah mufassiqah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi kita pun nak sebut mu ni bid'ah kafir, jangan. Hati, sabar. Perbuatannya bid'ah mungkin, tapi dia tu untuk nak kata dah begitu begini neraka confirm apa semua, sebab kita pun tak confirm lagi, tu masalahnya. Kalau Rasulullah tak apalah, dia tu confirm dah syurga, dia kata orang ni neraka, orang ni. Lagipun bila Rasulullah kata benda tu mari daripada Allah, kita ni mari daripada mana? Tak boleh, sabar, stop situ. Ya tidak, benda yang macam tadilah kita tengok uduk siya bunga tu, Nabi tak buat lagi, kita buat yang sunnah lah, kita buat yang sunnah. Sunnah Nabi mari berdoa apa semua. Jangan dok bawa lah gendang-gendang tu, ayolah. Ni bawa gendang apa, siap duk selawat. Dia masa hidup ni suka dengar saya selawat di gendang ni. Jadi sekarang nak buat juga, tak payahlah. Nah, mari tabur bunga lah, letak air bang. Ada cerita nakal ni, penutup dah, tutup. Cerita seorang suami yang kematian isteri. Suami yang kematian isteri. Sebelum isteri dia mati, isteri dia wasiat ke dia, abang, awak kena pastikan awak pegang sungguh dengan janji ni sampai bila-bila. Suami dia berkata, ya, saya berjanjilah. Dia kata, selagi mana kubur saya basah, abang tak, dia suruh lagi seminggu sekali contoh, setiap hari Jumaat kena mari kubur saya. Selagi mana abang mari tengok kubur saya basah, selagi itulah tak boleh kahwin. Dia mari setiap hari Jumaat, basah semua. 2-3 tahun. Lama, 2-3 tahun dah dia basah. Satu hari dia kena outstation. Instead of pergi lepas Jumaat, dia pergi pagi. Pergi pagi, bertemu dengan adik ipar, bekas adik ipar bini dia. Oh, kamu buat apa sini? Saya memang setiap minggu mari. Buat apa? Kakak ada wasiat pada saya sebelum dia meninggal, bahawasanya selagi mana abang hidup, hari Jumaat pagi mari siram bagi basah kubur ni. Ada. Jadi bini dia atas siap dah. Nampak tak? Ni cerdik lah. Kena kawan tu. Tu. Lama juga cerita ni. Tapi cerita ni rekaan. Tak ada sanak mana-mana ni. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.